Malaysia kutuk serangan bom di Mogadishu. Hospital ATM di Kem Rohingya, Cox Bazar. Diskaun tol LDP dan Litrak sempena Deepavali. Assalamualaikum, salam sejahtera Nasional 8 edisi 16 Oktober bersama saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Seorang rakyat Malaysia maut dipercayai akibat terkena peluru sesat dilepaskan sekumpulan lelaki bersenjata di pusat pemeriksaan di kampung Chek He, Tak Bai, Thailand malam semalam. Mangsa dikenali sebagai Wan Muhammad Zain Wan Husin, 46 tahun dari kampung Ketil, Tumpat. Menurut Ketua Polis Tak Bai, Kenal Pacarapon Nakon, kejadian berlaku pada pukul 9.30 malam waktu tempatan. Mangsa yang menaiki motosikal terkena tembakan ketika melalui pusat pemeriksaan keselamatan. 4 lelaki bersenjata yang menaiki sebuah truk pikap itu melepaskan tembakan ke arah anggota polis bertugas, namun satu daripada peluru mengenai mangsa. Jenazah Wan Muhammad Zain dihantar ke Hospital Tak Bai untuk proses bedah siasat sebelum dihantar pulang ke Malaysia oleh anggota keluarganya. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengutuk 2 serangan bom di Mogadishu, ibu negara Somalia, pada Sabtu. Angka kematian meningkat kepada 276 orang dan sekurang-kurangnya 300 cedera. Menerusi catatan di Twitter beliau, Datuk Seri Najib turut mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa terlibat. Beliau juga kesal dengan pembunuhan mereka yang tidak bersalah sambil menegaskan masyarakat tidak boleh mengalah kepada keganasan. Letupan pertama melibatkan sebuah kenderaan membawa bahan letupan diletupkan di kawasan sesak berhampiran pejabat kerajaan, hotel dan restoran di pusat bandar Somalia. Ia diikuti satu lagi letupan di daerah Medina, Mogadishu. Selain orang awam, kaki tangan kerajaan, diplomatik dan wartawan antara yang terkorban. Presiden Somalia Muhammad Abdullahi Farmajo menyalahkan kumpulan pengganas Al-Shabaab sekutu Al-Qaeda berikutan serangan sama dilakukan kumpulan itu sebelum ini. Dalam pada itu, Wisma Putra turut mengeluarkan kenyataan rasmi mengutuk sekeras-kerasnya serangan bom di Mogadishu. Setakat ini tiada rakyat Malaysia yang dilaporkan terlibat dalam insiden tersebut. Kementerian Luar melalui Kedutaan Besar Malaysia di Khartoum akan terus memantau perkembangan insiden tersebut. Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan kepada pihak kedutaan menerusi talian tertera atau menerusi email mwkhartoum@kln.gov.my. Malaysia dan Qatar menandatangani 4 perjanjian persefahaman MOU bagi melaksana kerjasama dalam bidang latihan diplomat, pendidikan tinggi serta perundangan dan kehakiman. Majlis menandatanganinya di Putrajaya disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Emir Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Bagi 2 MOU dalam bidang diplomat dan pendidikan tinggi, Malaysia diwakili Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman. Manakala Qatar diwakili rakan sejawatannya Sheikh Muhammad Abdul Rahman Al Thani. MOU ketiga mengenai aktiviti kerjasama perundangan turut ditandatangani Sheikh Mohammed bersama Peguam Negara Tan Sri Apandi Ali. Sementara dalam bidang kehakiman pula, Malaysia diwakili Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Datuk Seri Latifah Tahar dan Ketua Majlis Kehakiman Tertinggi Qatar Masoud Muhammad Amiri. Terdahulu, Datuk Seri Najib dan Emir Qatar mengadakan mesyuarat terhad dan mesyuarat delegasi secara tertutup disusuli jamuan tengah hari. Terdahulu, Sheikh Tamim Al Thani diberi sambutan negara di dataran Parlimen. Ketibaan beliau disambut Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Kelima, hadir sama Perdana Menteri dan barisan Menteri Kabinet. Memulakan upacara, nyanyian lagu kebangsaan Qatar dan Malaysia dimainkan pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja RAMD dari Kem Sungai Besi, disusuli tembakan meriam 21 das. Sheikh Tamim kemudiannya memeriksa kawalan kehormat Batalion Pertama RAMD yang diketuai Major Muhammad Izham Ahmad Rashidi. Ini lawatan pertama Emir Qatar itu ke Malaysia sejak menaiki takhta pada 25 Jun
2013. Hubungan ekonomi Malaysia-Qatar terus kekal atas prinsip kerjasama dengan semua negara, lebih-lebih lagi dalam konteks hubungan dunia Islam. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, ia juga sejajar dengan konsep wasatiyah yang diamalkan Malaysia. Melangkaui krisis di Asia Barat, hubungan baik dengan Qatar yang terjalin sejak 43 tahun lalu diteruskan. Sebab hubungan ini dah lama. 43 tahun terjalin dan lebih-lebih lagi sebagai sebuah negara kita berdiri atas prinsip kerjasama antara semua negara dengan semua negara dan juga kerjasama dalam konteks hubungan dengan dunia Islam. Kita mengamalkan prinsip wasatiyah dan kita juga mahu pertikaian sesama negara Islam dicari penyelesaian yang sebaik-baiknya tanpa kita mencampur tangan dalam urusan mana-mana negara. Datuk Seri Najib mengadakan pertemuan dengan Emir Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani di Seri Perdana Putrajaya. Dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ini, hubungan dagang Malaysia-Qatar telah mencapai kadar pertumbuhan berganda sebanyak 36.5% dari $300.5 juta kepada $384 juta Amerika. Isu keganasan dan keselamatan turut dibincangkan kedua-dua pemimpin. Dalam pada itu, Qatar turut mengiktiraf peranan penting Malaysia dalam membantu krisis yang dihadapi etnik Rohingya. Ia akan terus diperjuang bersama atas prinsip Islam dan kemanusiaan. Qatar sedar bahawa Malaysia keterhadapan dalam soal isu ini dan kita akan terus memperjuangkan isu Rohingya melalui pembinaan ataupun dengan penyediaan field hospital yang bakal menjadi kenyataan di Cox's Bazar, Bangladesh untuk membantu orang-orang pelarian Rohingya dan saya juga bangkit tentang janji Qatar untuk memberi sumbangan sebanyak $50 juta Amerika yang telah dibuat lawatan masa lawatan Timbalan Perdana Menteri ke Qatar. Dan ini sedang ditentukan mekanisme bagaimana dana tersebut boleh disalurkan. Emir Qatar juga amat berpuas hati dengan lawatan baginda ke Malaysia dan berharap segala isu yang dibincangkan bersama dapat direalisasi. Majlis Keselamatan Negara MKN akan bertindak sebagai penyelaras agihan bantuan oleh semua badan bukan kerajaan NGO Malaysia yang ingin disalur kepada etnik Rohingya di kem-kem pelarian di Bangladesh. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, ia bagi memastikan semua bantuan kemanusiaan untuk pelarian di kem Cox's Bazar sampai kepada kumpulan SASA. Dikoordinasikan oleh Majlis Keselamatan Negara, saya tidak fikir jika ada kekhawatiran derma-derma ini tidak sampai kepada matlamatnya dan sama-sama saya juga ialah Jeneral Tan Sri Zulkifli yang berada dengan saya dan beliau akan mengkoordinasikan dengan pegawai MKN untuk menentukan bahawa semua bantuan akan sampai kepada kumpulan sasarannya. Beliau menyifatkan kem pelarian Rohingya di Cox's Bazar ini amat daif jika dibandingkan dengan kem-kem pelarian lain yang pernah beliau lawati sebelum ini. Justru beliau menyeru rakyat Malaysia secara keseluruhannya agar bersama-sama menghulur bantuan kepada masyarakat Rohingya yang dizalimi di bumi sendiri. Ini bukan lawatan pertama saya untuk kem pelarian. Saya telah pergi ke beberapa negara apabila pelarian Palestin berada di negara-negara Timur Tengah dan keadaan di sini lebih daif pada hemat saya dan ianya bukan kerana masalah agama. Kita lihat bahawa Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Richard Riyad, beliau adalah seorang beragama Kristian tetapi beliau juga prihatin bersama-sama dengan saya bukan kerana agama tetapi soal kemanusiaan.
Malaysia juga katanya akan terus melihat segala kemungkinan bagi menyediakan satu pelan holistik jangka panjang dalam mencari jalan penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya yang disifatkan paling dahsyat di Asia pada abad ini. Sementara itu, Malaysia bakal membina sebuah hospital medan Kor Perubatan Angkatan Tentera Malaysia ATM di Kem Kutu Palong, Cox's Bazar. Hospital dengan kos 3.5 juta ringgit itu akan siap dalam tempoh sebulan selepas prosedur dengan kerajaan Bangladesh selesai. Kita sedang menunggu prosedur yang ditentukan oleh kerajaan Bangladesh untuk membenarkan hospital itu, dan kami telah pun mendapat kebenaran daripada Perdana Menteri Bangladesh sendiri, Sheikh Hasina, dan kelulusan ini telah diberikan kepada Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh di Kuala Lumpur kepada saya dan kerajaan Malaysia, khususnya Angkatan Tentera Malaysia dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia telah memperolehi kebenaran itu. Dan insya-Allah dalam tempoh sebulan hospital medan itu akan beroperasi sepenuhnya. Pada peringkat awal, 35 tenaga perubatan termasuk doktor, jururawat dan pembantu hospital akan ditempatkan di hospital medan itu yang boleh memuatkan kira-kira 50 pesakit. Beliau juga menggalakkan individu sama ada jururawat, doktor atau pembantu hospital untuk berdaftar dengan Majlis Keselamatan Negara MKN yang akan menyelaras pusingan bantuan penghantaran pegawai perubatan ke Cox's Bazar. Malaysia juga antara negara terawal menghantar bantuan untuk pelarian Rohingya, khususnya di Kem Kutu Palong. Beliau yang dalam rangka lawatan kerja 2 hari di Bangladesh ditemui media Malaysia selepas melawat sendiri situasi pelarian Rohingya di Kem Kutu Palong. Sumbangan seorang dermawan Malaysia sebanyak $100,000 Amerika Syarikat atau kira-kira RM420,000 turut diberi kepada 5 NGO Malaysia untuk diagih kepada pelarian di Kem Kutu Palong. Sebagai persediaan pembinaan hospital medan ATM di kem pelarian Kutu Palong, Kementerian Kesihatan sudah bersiap sedia menyediakan kepakaran merangkumi doktor, jururawat dan pembantu perubatan. Menterinya Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata pihaknya telah menyenaraikan tenaga pakar dan kini sedang menunggu kelulusan kerajaan Bangladesh. So kita dah mengadakan perbincangan dengan semua agensi yang berkaitan termasuk Angkatan Tentera dan mereka yang telah menunjukkan kesukarelawan untuk bersama di dalam pasukan itu, nama-nama mereka kita dah ada dan so bila kita dah sedia untuk bergerak dan kita akan bergeraklah. Beliau mengulas perkara itu selepas menyampaikan sumbangan Deepavali kepada 350 golongan kurang berkemampuan seluruh Melaka di SJK Tamil Kubu. Masih bersama Nasional 8. Mahkamah Tinggi menetapkan 10 November depan untuk sebutan semula kes 5 penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM yang didakwa membunuh pegawai Kadet Laut Zulfarhan Osman Zulkarnain 21 tahun Mei lalu. Tarikh itu diputuskan penolong kanan pendaftar Nur Ain Mustafa pada sebutan pengurusan kes. Timbalan Pendakwa Raya Nur Akmal Farhan Aziz yang ditemui di luar mahkamah menjelaskan sebahagian dokumen termasuk laporan bedah siasat telah diserah kepada pihak pembelaan. 5 tertuduh Muhammad Akmal, Azamuddin, Muhammad Najib, Muhammad Afif dan Muhammad Shobirin sebelum ini didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan bersama-sama membunuh Zulfarhan Osman. Turut dipindah kes Abdul Hakim Muhammad Ali yang didakwa mengikut Seksyen 109 Kanun Kesiasaan kerana didakwa bersubahat dengan kelima-lima tertuduh. Sementara itu, 13 lagi pelajar yang turut dituduh atas tuduhan sengaja mencederakan Zulfarhan akan disebut semula pada 27 Oktober depan di Mahkamah Magistrat. Pada 14 Jun lalu, kesemua mereka mengaku tidak bersalah atas tuduhan dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap Zulfarhan dengan tujuan
memeras mangsa bagi mendapatkan pengakuan mencuri komputer riba di bilik 04 10 blok penginapan Asrama Jebat UPNM Sungai Besi pada 21 dan 22 Mei lalu. Mangsa meninggal dunia selepas kecederaan teruk di seluruh bahagian badan akibat didera dengan streka wap. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kini di peringkat akhir memuktamadkan senarai ranking kementerian berdasarkan kedudukan isu rasuah dan salah guna kuasa. Ia bakal diumumkan selewat-lewatnya akhir bulan depan. Timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Syamsun Baharin Muhammad Jamil berkata, setakat ini jawatankuasa yang bertanggungjawab belum lagi mengemukakan senarai nama itu kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad. Senarai ranking itu merangkumi 10 kementerian paling bermasalah dan 5 yang paling bersih. Datuk Syamsun berkata demikian di Putrajaya pada majlis lafaz ikrar bebas rasuah warga Kementerian Wilayah Persekutuan. Semua pengurusan masjid dan surau di Selangor diminta mematuhi 2 perkara bagi memastikan setiap ceramah agama tidak mengandungi unsur perkauman, kurang beradab dan kritikan melampau terhadap institusi diraja. Menitahkannya, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah mengingatkan semua rakyat negeri itu supaya menghormati prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan demi kestabilan dan keamanan. Dalam kenyataan yang dikeluarkan Setiausaha Dewan Diraja Selangor, seluruh masjid dan surau di Selangor diminta membuat rakaman video bagi setiap ceramah dan kuliah bagi tujuan pemantauan isi kandungannya. Selain itu, penggunaan pembesar suara untuk ceramah dan kuliah perlu dihadkan dalam bangunan masjid dan surau sahaja, kecuali untuk laungan azan dan bacaan Al-Quran bagi memelihara imej agama Islam. Kenyataan itu dikeluarkan sebagai memaklumkan yang tauliah mengajar Dr. Zamihan Mat Zain ditarik balik susulan ceramah agama yang disampaikan beliau di Masjid Diraja didapati mengandungi perkataan-perkataan berbaur perkauman. Ia sekaligus melanggar peraturan-peraturan Tauliah Negeri Selangor 2008 dan peraturan-peraturan Masjid dan Surau Negeri Selangor 2017. Operasi hari ketiga mencari dan menyelamat Muhammad Azimuddin Alwi, 15 tahun yang hilang di pantai Sempadi, Lundu, Sarawak masih belum menampakkan sebarang hasil. Usaha pencarian diperluas hingga 20 batu nautika persegi meliputi pantai Sempadi sehingga Pulau Satang. Menurut Komando Operasi daripada Balai Bomba dan Penyelamat Lundu, Patihi Samsudin, operasi mencari tertumpu kepada kawasan permukaan air dengan bantuan lebih 10 buah bot dan penduduk kampung. Usaha mengesan mangsa pada sebelah petang menghadapi kesukaran kerana air surut dan ombak besar yang sukar diramal. Muhammad Azimuddin dilaporkan hilang pada kedudukan terakhirnya 8 batu nautika dari Sungai Cina Sempadi apabila bot yang dinaiki mangsa bersama rakannya Herman Dandan terbalik dipukul ombak pada pagi Sabtu lepas. Jangan berkunjung ke kawasan air terjun ketika hujan. Itu pesanan Ahli Parlimen Langkawi Datuk Insinyur Nawawi Ahmad ketika mengulas tragedi kepala air di Lubuk Semilang Langkawi Khamis lalu yang mengorbankan nyawa 4 kanak-kanak. Beliau yang baru pulang daripada mengerjakan umrah menegaskan kejadian itu harus dijadikan iktibar oleh semua pihak. Datuk Insinyur Nawawi juga berharap kejadian yang mengorbankan 4 nyawa sekaligus itu tidak lagi berulang. Di masa akan datang, kita lebih berhati-hati di ketika hujan yang lebat-lebat macam ni. Janganlah kita bagi anak-anak kita pergi mandi di sungai. Bagilah musim hujan tu kering seminggu, barulah kita elok pergi ke sungai. Begitu juga. Jadi sebab itu ianya merupakan satu pengajaran yang cukup bernilai kepada masyarakat Langkawi untuk masa-masa depan. Okay. Beliau ditemui media selepas menyampaikan sumbangan kepada waris mangsa di Kuala Teriang, Langkawi. Ibu Anis Syatirah Saad, 12 tahun yang terkorban dalam tragedi itu, berkongsi kesedihan dan redha dengan ketentuan ilahi. Tapi tak sangka lah sebab waktu tu pun bukannya hujan lebat kan. Memang hanya saja memang sampai situ pun dalam masa 20 minit macam tu je. Dan mereka pun masuk dalam air pun tak sampai pun 15 minit macam tu lah. Tapi ajar anak saya tak nampak.
Waktu ayah bawa dia tu memang saya tak nampak dia tu. Sebab dia dah dalam keadaan selam. Khamis lalu, 4 kanak-kanak berusia antara 5 hingga 12 tahun lemas dalam tragedi kepala air di air terjun Lubuk Semilang, Langkawi. Sesat ketika riadah, 4 remaja. Pengguna lebuh raya Damansara Puchong LDP dan lebuh raya Sprint akan menikmati diskaun tol 60 sen dan 20 sen untuk semua kelas kenderaan sempena Deepavali Rabu ini. Potongan sehari pada 18 Oktober itu bermula 12.30 malam sehingga 11.59 malam. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Litrak Sazali Saidi dalam sidang media mengenainya berkata, hampir 577,000 pengguna lebuh raya LDP dan Sprint akan menerima anggaran jumlah subsidi RM280,000 menerusi pemberian diskaun tersebut. Inisiatif itu sebagai memenuhi tanggungjawab sosial korporat syarikat kepada pengguna lebuh raya. Sempena Deepavali juga, kumpulan Litrak turut meraihkan 30 orang anak yatim dari rumah kebajikan bagi menikmati keseronokan di Taman Tema ICT Shah Alam selain sumbangan kebajikan. 4 remaja yang sesat ketika beriadah di hutan lipur Gunung Soga, Batu Pahat, Johor petang semalam ditemukan selamat. Pasukan mencari dan menyelamat yang mengaktifkan operasi SAR sejak menerima laporan menemui kesemua mereka pada pukul 10 pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Batu Pahat Penguasa Kanan Fauzi Muhammad Noor memaklumkan kesemua remaja berusia 14 tahun itu tidak mengalami sebarang kecederaan, cuma keletihan. Mereka dihantar ke Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk mendapatkan rawatan. Operasi melibatkan pasukan bomba dan penyelamat, anggota polis, Angkatan Pertahanan Awam dan orang awam. Kehilangan mereka disedari pukul 7.15 malam semalam selepas salah seorang mangsa menghubungi rakan mereka dan memaklumkan mereka telah sesat dan tidak menemukan jalan keluar dari hutan berkenaan. Ketua Polis Daerah Batu Pahat ACP Abdul Wahid Musa mengesahkan menerima laporan mengenainya. Banjir besar di Johor pada Disember tahun lepas sehingga awal tahun ini mengakibatkan lebih 15,000 penduduk daripada hampir 4,000 keluarga terjejas. Pengalaman itu dijadikan asas pengurusan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Johor dalam membuat persediaan menghadapi sebarang kemungkinan tahun ini. Ikuti laporan wartawan Nur Akila Arba'in. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor menyediakan 12 anggota untuk setiap pasukan bantuan khas banjir di seluruh daerah di negeri ini, di mana setiap pasukan akan disertai oleh 2 penduduk tempatan yang telah dilatih yang mahir mengenai selok-belok di kawasan mereka. Kesemua 14 anggota pasukan khas bantuan banjir dibahagi kepada 2 kumpulan terdiri daripada 7 anggota yang akan bertugas di daerah masing-masing secara bergilir. Mereka dilengkapi dengan aset bantuan banjir yang mencukupi, termasuk sebuah lori 3 tan, sebuah bot penyelamat dan sebuah pacuan 4 roda. Kerja-kerja penyelenggaraan dan menaik taraf aset-aset sedia ada memang kita laksanakan berdasarkan peruntukan yang diturunkan. Khususnya untuk aset menyelam di Tinggi Johor ni kita berjaya menaik taraf aset underwater supply, underwater com dan juga space supply untuk kerja-kerja penyelaman. Alat tersebut menggunakan komunikasi 3 hala antara 2 penyelam dan dikawal seorang anggota yang akan memberi arahan dari darat. Ia membolehkan waktu selaman dipanjang kepada 1 jam setengah berbanding silinder oksigen biasa yang hanya bertahan setengah jam. Selain itu, bomba bekerjasama dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM menubuhkan kumpulan keselamatan nelayan dengan melatih 150 nelayan untuk membantu kerja menyelamat di air. Kita telah melaksanakan sebanyak 4 siri kursus iaitu di daerah Muar melibatkan Johor Utara, Segamat, Muar dan juga Batu Pahat. Dan dalam bulan Julai yang lepas kita melaksanakan untuk siri ketiga dan keempat melibatkan nelayan-nelayan daerah Pontian, Johor Bahru, Pengerang dan juga Tanjung Sedeli. Begitu juga Mersing. JBPM Johor mempunyai 1,121 anggota bomba sepenuh masa, 150 pasukan bomba bantuan dan 31 pasukan bomba sukarela.
Kecil dan sederhana PKS Bumiputra disaran mengubah cara berfikir supaya lebih jauh supaya impak perubahan revolusi industri 4.0 dapat diserap. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak, PKS Bumiputra perlu mengadaptasi proses pengeluaran seiring revolusi tersebut bagi meningkatkan daya saing mereka. Beliau dalam ucapan ketika perasmian penutup Konvensyen Industri Digital Bumiputra 2017 berkata, dunia kini dalam fasa industri 4.0 yang menyaksikan kemudahan internet meningkatkan peluang bukan sahaja perniagaan tetapi mencakupi hampir semua aspek kehidupan seharian. Justru pemain industri katanya, PKS Bumiputra harus lebih kreatif dan inovatif menerokai industri bagi menjana pendapatan yang tinggi. Tanpa persiapan diri menghadapi revolusi ini, pasti ada syarikat PKS yang akan ketinggalan, malah mungkin bankrupt. PKS juga perlu bersedia bersaing di peringkat global dan sekiranya memerlukan persijilan berdasarkan standard antarabangsa, ia tidak harus dijadikan penghalang untuk terus maju. Menurut beliau lagi, draft polisi nasional berkaitan industri 4.0 akan dibentangkan kepada Kabinet akhir tahun ini. 46.53 juta ringgit telah diperuntukkan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI bagi membiayai 38 projek penyelidikan dan pembangunan R&D sepanjang tahun lepas hingga September tahun ini. Daripada jumlah tersebut, 43.06 juta ringgit disalurkan menerusi tabung Smart Fund, manakala 3.47 juta ringgit lagi menerusi Go Fund. Menterinya Datuk Seri Wilfred Madius Tangau berkata, Smart Fund dan Go Fund masing-masing melibatkan 23 serta 15 projek. Kesemuanya bakal memberi manfaat kepada bidang kesihatan, pembangunan hijau, air, makanan dan tenaga Nexus. Mereka haruslah memikirkan tentang pengkomersialan. Bagaimana hasil penyelidikan mereka nanti berakhir dengan prototipe yang boleh menembusi pasaran. Ya. Dan bukan setakat menghasilkan research papers, penulisan publication. Beliau menyatakannya selepas sesi penyerahan dana Smart Fund dan Go Fund di Expo Inovasi dan Ekonomi Kreatif Kebangsaan NICE 2017 di Ibu Negara. Antara penerima termasuk Twin Catalyst Sdn Bhd, Multimedia University, T-Biomax dan Elite Advanced Materials Sdn Bhd. Turut berlangsung penyerahan sijil penyempurnaan projek R&D bagi tahun 2011 hingga 2015 dan sesi dialog membina kekayaan menerusi R&D berinovasi. Sembilan tuntutan dikemukakan Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPAX bagi pembentangan bajet 2018. Ini termasuk bonus sebulan setengah, pemberian rebat pengangkutan awam serta allowance bandaraya. Presidennya Datuk Aziz Muda berkata pemberian bonus itu dilihat amat bertepatan memandangkan kali terakhir penjawat awam menerima bonus ialah pada 2009. Jadi tahun ni apalah salahnya kalau kerajaan bagi sebulan setengah? 1.5 bulan bonus kepada pejabat awam sebagai pengiktirafan sebelum kita meninggalkan negara tak maju kepada negara maju. 2020 ni. Kita berada di ambang, selalu disebut kita berada di selekoh terakhir sebelum kita sampai ke destinasi 2020. Maka kita minta kepada kerajaan 1 bulan setengah. Pertimbangkanlah. Selain itu, bagi meringankan kos sara hidup penjawat awam di kawasan bandar, QPAX mencadangkan kerajaan untuk memperkenal allowance bandaraya berjumlah RM300 sebulan. Allowance itu boleh disalurkan kepada penjawat awam yang berada dalam kategori miskin bandar dengan pendapatan di bawah RM3,000 sebulan. Mengenai rebat pengangkutan awam pula, QPAX mencadangkan agar kad diskaun diberikan kepada penjawat awam dan pesara kerajaan bagi menggalakkan mereka menggunakan perkhidmatan tersebut. Ekonomi digital bakal menjadi pemacu pertumbuhan terpenting bagi ekonomi negara dalam tempoh terdekat. Untuk itu, bajet 2018 diramal menumpukan usaha bagi menggalakkan ekonomi digital
khususnya dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana PKS serta syarikat swasta. Wartawan Nurul Alifah Fatimah Muhammad Nur melaporkan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC, Datuk Yasmin Mahmud, ekosistem spesifik bagi pertumbuhan ekonomi digital yang mampan perlu bagi terus memacu transformasi industri itu. Ini termasuk Big Data Analytics, BDA, Internet of Things, IoT, teknologi kreatif, e-dagang serta perkhidmatan dan kandungan awam. There was a very strong focus around digital economy, and I know that our leaders are fully convinced of the impact of digital economy towards the growth of the country. If you look at last year, there was evidence of how digital economy and that can impact, especially the rakyat. We have our program, our marquee program around under what we call the Merakyatkan Ekonomi Digital. Ledakan revolusi teknologi akan memberikan impak yang drastik dan besar kepada pertumbuhan ekonomi negara sekiranya diuruskan dengan baik. Menyedari hakikat itu, kerajaan katanya melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memastikan Malaysia dapat mewujudkan ekonomi berpendapatan tinggi berasaskan teknologi. Sokongan dan bantuan yang berterusan dalam sektor ekonomi digital negara amat diperlukan kerana sektor ini dilihat dapat menjumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih mapan pada masa akan datang. Justru kerjasama daripada pelbagai pihak amat diperlukan dalam menjayakannya. Pelbagai pendekatan proaktif telah dan sedang diambil oleh MDEC, Pembangunan Sumber Manusia Berhad HRDF dan juga ASEAN Data Analytics Exchange ADEX. Antaranya memorandum persefahaman dengan institusi pengajian tinggi serta program jangka pendek dengan pemain industri seperti program DataStar. Usaha tersebut boleh menjamin pembangunan sektor digital negara mencapai potensi yang maksimum pada masa akan datang. Ekonomi digital menawarkan nilai tambah kepada pasaran Islamik dengan menawarkan akses pasaran yang lebih luas. Menurut Naib Timbalan Pembangunan Ekosistem Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC, Nur Hizam Abdul Kadir, platform itu dapat menarik bukan sahaja pembeli tempatan malah pembeli dari seluruh pelosok dunia. Islamic market adalah salah satu pasaran yang kami fokuskan sekarang kerana peluang yang ada memang besar. Dan ini apa yang saya jelaskan sebelum inilah, fokus kepada globalisasi itu sangat penting. Jadi kalau dalam Islamic market itu sendiri bukan hanya menjual solution dan produk di Malaysia saja, tapi mungkin pasaran Islamic market di seluruh dunia sangat besar. Jadi usahawan-usahawan digital harus mengambil peluang ini untuk tap onto opportunities di Islamic market. Beliau menyatakannya di luar Konvensyen Industri Digital Bumiputra KIDB di Ibu Negara. Malaysia kini menerujui indikator Islamik global menerusi beberapa sektor seperti industri halal dan keuangan Islam. Justru usahawan tempatan perlu memanfaatkan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya kerana platform digital mampu membantu syarikat untuk terus berkembang. Affin Holdings Berhad akan meningkatkan fokus dalam segmen perbankan pengguna yang diyakini menawarkan peluang perniagaan yang luas. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Kamarul Arifin Muhammad Jamil, ia sejajar dengan langkah penyusunan semula yang dilaksanakan Affin ketika ini. This bank used to be very corporate centric. We used to have about 55% corporate, about 45% retail. I think we are moving more towards the retail end, whereby even this year alone, I think we are close to 50% consumer or retail already. But we also are growing our SME side, so the asset composition of the bank is actually growing. Tambahnya, Affin Bank juga akan memberi tumpuan kepada perbankan Islam yang kini mengalami pertumbuhan pesat daripada 19% kepada 34% dalam tempoh 2 tahun ini. Beliau ditemui media semasa sidang media mesyuarat agung luar biasa Affin Holdings Berhad.
Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAVCOM telah menerima 677 aduan daripada penumpang syarikat penerbangan sepanjang tempoh Mac hingga Ogos 2017. Pengerusi Eksekutif MAVCOM, Jeneral Besara Tan Sri Abdullah Ahmad dalam satu kenyataan berkata, jumlah aduan ini merupakan peningkatan 92% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ia jelas menunjukkan peningkatan kesedaran dalam hak kepenggunaan dalam kalangan penumpang udara. MAVCOM telah menyelesaikan 99.1% daripada jumlah aduan yang diterima pada tempoh tersebut. Dalam laporan pengguna keduanya, MAVCOM memberitahu secara keseluruhannya purata 17 aduan telah diterima bagi setiap 1 juta penumpang. 3 kategori aduan terbanyak yang dikemuka kepada MAVCOM berkaitan dengan tuntutan bayaran balik, kesilapan dalam pengendalian bagasi dan kelewatan penerbangan yang secara kolektif membentuk 62.6% daripada jumlah aduan. Terengganu Kitchen Sdn Bhd atau lebih dikenali T-Kitchen, anak syarikat kerajaan negeri itu hari ini memulakan operasi kilang memproses nasi gagang dan keropok leko sejuk beku berteknologi tinggi dengan nilai pelaburan berjumlah 2 juta ringgit. Produknya turut diperakui sijil pengesahan halal Malaysia oleh JAKIM. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman, operasi manual bermula sejak Mei 2015 tidak dapat menampung permintaan yang semakin meningkat. Namun melalui inovatif pembungkusan produk dan penggunaan micro oven berteknologi tinggi, inisiatif kerajaan negeri, output dapat ditingkatkan sekaligus memenuhi pasaran dalam skala besar. Hasilnya sebanyak 5,000 bungkus nasi dagang sejuk beku mampu disiapkan dalam masa sehari. Jadi alhamdulillah teknologi ini kita dapat daripada teknologi yang telah dibuat bersama dengan Uniza dan T-Kitchen dan alhamdulillah kita dapat hasilkan. Dan nasi dagang kita ini boleh tahan dengan cara, kalau kita menguruskan dengan cara yang betul, dia boleh tahan sampai setahun. Beliau sebelum itu menyempurnakan perasmian kilang Terengganu Kitchen Sdn Bhd dan menyaksikan penyerahan sijil pengesahan halal Malaysia untuk nasi dagang sejuk beku dan keropok lekor di Cendering, Kuala Terengganu. Selain penyelidikan dan kajian bersama Uniza, T-Kitchen turut menjalankan kerjasama dengan Pusat Sains Kreativiti Terengganu dan Yayasan Pembangunan Usahawan YPU. Sukan malam ini dimulakan dengan saingan separuh akhir pertama Piala Malaysia. Peluang keempat-empat pasukan untuk berentap di pentas final masih terbuka luas apabila kedua-dua perlawanan berakhir dengan seri 1-1. Di Stadium Tun Abdul Razak, jengka Pahang pula menyaksikan detik cemas tuan rumah Felda United sebelum menyamakan kedudukan ketika melayan kunjungan Kedah. Sebaik whistle perlawanan dibunyikan, kedua-dua pasukan mempamerkan permainan seimbang, saling berbalas serangan namun gagal memecah kebuntuan gol. Penyerang Helang Merah berpeluang menjarikan gol pembukaan seawal minit ke-7, namun dua rembatan Ken Ilso diselamatkan penjaga gol tuan rumah Muhammad Fahrizal Harun. Tuan rumah kemudian mengadakan asakan untuk mengucak-acirkan kubu pelawat dan peluang keemasan hadir pada minit ke-22. Bagaimanapun rembatan kencang Ifidayo Olusegun ditangkap kemas penjaga gol Muhammad Ifwat Ahmad Cik Kasim. Ifidayo sekali lagi menerima umpanan cantik Thiago Augusto dalam kotak penalti 2 minit sebelum tamat babak pertama. Namun, rembatannya tersasar ke sebelah kanan pintu gol. Bersambung babak kedua, Kedah melakukan serangan bertali arus dan skuad Lang Merah itu diberikan sepakan penalti minit ke-60 apabila Muhammad Syukur Adan menjatuhkan Muhammad Syazwan Zainal. Sandro da Silva tidak mensia-siakan peluang itu untuk pelawat di depan 1-0. The Fighters yang ketinggalan sudah tidak keruan terus melakukan serangan bertali arus. Akhirnya, 3 minit sebelum tamat perlawanan, pemain gantian Muhammad Hadim Azman menceraikan lebih 7,000 penyokong apabila berjaya menjaringkan gol penyamaan selepas menerima hantaran Wan Zek Haikal Wan Nur. Tuan rumah hampir meraihkan gol kemenangan, namun tendangan Dino Julbik pada masa kecederaan sedikit tersasar untuk kedua-dua pasukan berpuas hati dengan 1-1. Di Stadium Perak diipuh pula kesilapan ketua pasukan Perak Muhammad Shahrum Kalam pada minit ke-68 memberi laluan suka buat anak buah Mehmet Durakovic
untuk pertemuan separuh akhir kedua di Lakin pada 21 Oktober ini. Beraksi di hadapan 28,000 penyokong, pasukan tuan rumah berjaya mendahului seawal minit ke-18 hasil jaringan sendiri pemain JDT, Muhammad Hasbullah Abu Bakar. Gol berpunca daripada kesilapan Muhammad Hasbullah yang tertolak bola ke gawang sendiri selepas cuba mengekang percubaan Zakuan Adha. Bersambung pada babak kedua, JDT berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-68. Jaringan itu diperoleh menerusi Muhammad Gada selepas Syahrum Kalam gagal mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya. Peluang itu digunakan sebaik-baiknya Gada dengan menewaskan penjaga gol Muhammad Hafizul Hakim untuk gol penyamaan. Terusan muktamad, Perak 1, JDT 1 sekaligus. Peluang masih terbuka untuk kedua-dua pasukan bagi mengintai tempat ke final. Sementara itu berlaku kekecohan selepas tamat perlawanan Perak JDT. Susulan itu pihak polis turut menahan 7 lelaki bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Sum Chang Kiong berkata, kesemua ditahan merupakan penyokong Perak berusia antara 18 hingga 29 tahun. Dalam kejadian itu, 2 lelaki termasuk seorang anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh cedera akibat terkena mercun. Cuma kita dapat tahu 2 orang telah cedera, seorang anggota polis, seorang penyokong JDT. Anggota polis cedera kat mana bagian? Itu pun tak pasti lagi. We don't know. Because tadi keadaan memang sana sini kita kena kawal. Football Malaysia Limited Liability Partnership FMLLP akan menyerahkan laporan daripada pihak berkuasa berhubung insiden kekecohan antara Perak dan JDT itu semalam kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk tindakan susulan. FMLLP memaklumkan mereka sudah menerima laporan awal insiden tersebut yang menyaksikan 2 lelaki termasuk seorang anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh cedera dipercayai akibat terkena mercun. Menerusi laman Facebooknya, FMLLP menyatakan pihaknya akan meneliti semua laporan daripada pihak berwajib terlebih dahulu dan akan dimajukan kepada Jawatankuasa Tata Tertib FAM untuk tindakan selanjutnya. FMLLP yang merupakan pentadbir Liga Malaysia memaklumkan mereka telah mengadakan mesyuarat khas bersama Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA, Datuk Seri Zulkifli Abdullah sebelum ini, bagi memastikan kelancaran aksi separuh akhir dan final Piala Malaysia. Badan itu juga komited memberikan kerjasama penuh dengan pihak berkuasa bagi memastikan insiden sama tidak berulang pada aksi timbal balik Piala Malaysia hujung minggu ini. Penyokong juga diminta bekerjasama dalam membendung perkara-perkara negatif termasuk pergaduhan, menjadikan stadium sebagai tempat yang selamat untuk dikunjungi semua lapisan masyarakat. Ini pula susulan kes 3 atlet yang gagal ujian doping pada Tamasya Sukan SEA KL 2017. Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tunku Tan Sri Imran Tunku Jaafar berkata pihaknya masih belum menerima apa-apa maklumat terbaru berkaitan perkara itu. No, they won't. No. I think you'll hear about it when we'll let you know as soon as we hear about it and we're ready to give any announcement. Tunku Imran mengulas perkembangan terkini kes kegagalan ujian doping yang turut melibatkan seorang pemenang pingat emas dari Malaysia. Beliau ditemui pada sidang media larian baton sukan Commonwealth di Ibu Negara. 11 Oktober lalu, sampel B ketiga-tiga atlet itu diuji di New Delhi, India. Selepas mendapat keputusan ujian sampel B berkenaan, ketiga-tiga atlet terbabit akan diberikan kebenaran untuk sesi pendengaran. Baton larian sukan Commonwealth 2018 atau Queen's Baton QBR tiba di Kuala Lumpur sebagai kesinambungan acara tradisi itu menjelang Tamasya berkenaan. Malaysia hentian ke-54 daripada 70 negara. Pasukan Queen's Baton yang tiba dari Sri Lanka disambut delegasi Majlis Olimpik Malaysia MOM dalam satu acara ringkas di Ibu Negara. Sebagai simbolik, Penasihat Perubatan Persekutuan Sukan Commonwealth CGF Tan Sri M. Jagatesan mewakili badan itu menyerahkan baton kepada Presiden MOM Tunku Tan Sri Imran Tuanku Jaafar. Baton tersebut akan dibawa mengelilingi Stadium Nasional Bukit Jalil pagi esok.
Kontingen Malaysia ke Sukan Commonwealth di Gold Coast, Australia tahun depan akan diketuai Chef di Mission Huang Yinghao yang merupakan Presiden Persatuan Squash Malaysia, SRAM. Malaysia is going to put together, will be sending their best, all their best athletes in most of the sports, and we've qualified into a lot of team sports, which is also very good. And so, I'm sure over the next, few months, you're going to be hear a lot more from us with regard to Commonwealth Games. Tidak seperti larian baton sebelum ini, edisi QBR di Kuala Lumpur lebih ringkas, meliputi jarak keseluruhan 6.5 km atau 5 pusingan stadium. Mengambil kira cuti di Pavali pada Rabu, Queen's Baton akan dibawa ke beberapa mercutanda dan lokasi tumpuan di Ibu Negara. Ini termasuk KLCC, rumah terbuka di Pavali di Brickfields, Pejabat Menteri Belia dan Sukan di Putrajaya dan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Australia di Ibu Negara sebelum dibawa ke Brunei Sabtu ini. Bagi mereka peluang dahulu. Demikian jelas Ketua Jurulatih Bergu Badminton Negara Chia Soon Kit mengulas gandingan Goh Vishem, Teo Ee Yi dan Tan Wee Kiong Ong Yu Sin yang baru digandingkan 3 minggu lalu. Tambah Soon Kit, perkembangan semasa dua bergu itu kini dilihat positif dan keserasian mereka akan dibuktikan dalam persembahan pertama mereka di Kejohanan Terbuka Perancis dari 24 hingga 29 Oktober ini. Ada sikit sebab dia new partnership, mungkin permainan different sikit sebab different partner. So this is where we might have an advantage or disadvantage. Disadvantage is because of maybe a bit of understanding and the combination side. But to the opponent, surprise is something different. Tegas Soon Kit, kedua-dua gandingan itu tidak diberikan tekanan namun mengharapkan mereka memberi keputusan memberangsangkan. Meskipun pada awal gandingan mereka berlaku kejutan permainan, namun jelas ketua jurulatih itu, ia memberikan kelebihan kepada mereka. Goh Vishem dan Tan Wee Kiong pernah meraih perak di Olimpik Rio 2016. Namun Persatuan Badminton Malaysia BAM memisahkan mereka berikutan prestasi bergu itu yang tidak menentu sepanjang tahun ini. Sementara itu, dalam perkembangan berasingan, Soon Kit mahu mendalami lagi ilmu sains sukan seiring dengan perkembangan penggunaannya di peringkat antarabangsa. That's right. Because I think now we need to look into future, whatever we need. Because we need to, sometimes we need to train the player in the fastest and the slowest time and also give the same result. Ketua Jurulatih yang dipertanggungjawab untuk melahirkan beberapa regu negara yang digeruni lawan baru-baru ini memilih bekas pemain kebangsaan Vontus Indra Mawan Saniru untuk menjadi salah seorang pembantunya. Selain pernah berada dalam skuad kebangsaan, Vontus juga mempunyai sijil sains sukan tahap ketiga dan berpengalaman melatih pemain Eropah selama beberapa bulan di Belanda. Vontus yang menggantikan kekosongan yang ditinggalkan Jeremy Gunn kini mengikuti kursus sains sukan kendalian BAM di Langkawi bermula Ahad dan dijangka memulakan tugas di gelanggang pada Jumaat di Akademi Badminton Malaysia, Bukit Kiara.
Tinggal 2 hari sahaja lagi penganut agama Hindu akan menyambut perayaan Deepavali atau Pesta Cahaya. Kemeriahan menjelang perayaan Deepavali kian terasa apabila kaum India sibuk melakukan pelbagai persiapan termasuk membeli barangan keperluan. Wartawan Jaisri Muniandi meninjau karnival jualan Deepavali di Stadium Bukit Jalil. Jualan mega dengan harga murah menjadi faktor utama pengunjung mengambil peluang untuk membeli bela di sahat akhir. Karnival ini menawarkan 400 ruang pameran yang dikendalikan pempamer dari tempatan dan antarabangsa seperti India, Pakistan, Sri Lanka dan Timur Tengah. Antara barangan yang dijual, pakaian rekaan terkini, sari, barangan kemas, perhiasan dan kuih muih. Oh, reasonable. Yeah. I just bought 2 and it's equivalent to 1 that I bought it online. Murah lagi lah daripada KL. The prices here are very, very reasonable compared to whatever you get outside in Malaysia. So people come here to shop. They get everything they want from here. Suasana orang ramai terutamanya kaum India membeli bela di sahat akhir merupakan situasi biasa seperti perayaan lain. Lazimnya pada waktu ini, para peniaga akan menawarkan potongan harga yang jauh lebih murah berbanding di awal musim jualan dimulakan. Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Agenda Surya Communication Sdn Bhd, Jagarau Simansyah berkata, sebanyak 65% daripada 400 rurat itu milik usahawan tempatan. Karnival ini merupakan salah satu karnival yang memberi begitu berfaedah kepada masyarakat Malaysia sekarang. Kerana sekarang kalau kita tengok, kerana kos sara hidup jadi begitu tinggi, mereka akan cuba untuk mengurangkan purchasing. Bila mengurangkan purchasing ini akan memberi impak yang besar kepada ekonomi. Tetapi di sini, di mana bila barangan-barangan itu dijual begitu kompetitif, mereka akan mendapatkan barang-barangan berkualiti dengan harga yang begitu kompetitif sekali berbanding dekat di luar. Karnival Deepavali di Pekarangan Bukit Jalil ini telah bermula pada 7 sehingga 17 Oktober. Dianggarkan lebih 300,000 orang termasuk pelancong asing mengunjungi karnival ini. Seperti anda lihat di belakang saya, karnival ini seolah-olah seperti syurga membeli bela, di mana ramai masyarakat India berpusu-pusu membeli barang keperluan mereka. Dengan jualan murah, barang keperluan masyarakat India pada musim perayaan, ia secara langsung membantu mereka membelanja dengan berhemah selaras dengan mengurangkan kos sara hidup. Jaisri Muniandi melaporkan untuk Berita RTM. Laporan menjelang Deepavali oleh Jaisri Muniandi itu mengakhiri Nasional 8 edisi Isnin 16 Oktober. Terima kasih atas kesetiaan anda. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.